Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu saya tuh hari Ahad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa biyassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Alhamdulillah. Kami kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia, pada subuh yang mulia ini Allah temukan kita di dalam satu majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hormati dan dikasihi pengurusi surau, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustazah yang hadir, muslimin, muslimat, ayahda, ibunda dimati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang dan ruang kita duduk di dalam satu majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintaan kita, kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga mudah-mudahan kita semua ini di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dituliskan bahawasanya pagi ini insya-Allah kita bawakan sedikit, iaitu berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tanda kiamat ini terbagi kepada dua. Yang pertama, tanda kecil kiamat. Allahu Akbar. Yang kedua, tanda besar kiamat. Bila mana disebutkan dengan kiamat ini, tuan-tuan, perkara yang mana tidak terlepas daripadanya, iaitu termasuk di dalam rukun iman kita, iaitu kepercayaan kita, bahkan juga beriman kepada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma'ana kata idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Dan apabila berlakunya hari kiamat, laysa liwaqa'atiha kadhibah, dan tidak ada ragu lagi dan tidak ada syak lagi bahawasanya perkara itu akan berlaku. Bila wallahu a'lam bissawab, kita pun tak tahu. Cumanya tuan-tuan, bila disebutkan dengan mana tanda-tanda kiamat ini, lantas itu ditanya oleh mata ta'ala bila ke kiamat, maka ditanya oleh mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bilanya kiamat ini, tuan-tuan, maka kita lihat dari sudut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Allahu Akbar. Berkaitan dengan
tanda-tanda kiamat itu. Panjang tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Antaranya yang ditulis di dalam kitab ini, kiamat hampir tiba, karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Bila mana disebutkan, merakamkan berapa jenis tanda-tanda kecil kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu begitu, terlalu banyaknya tanda-tanda kecil kiamat ini, sehingganya barulah termasuknya tanda-tanda besar kiamat. Maka tuan-tuan, kita ambil satu di antaranya, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tajuknya adalah taqwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila disebutkan dengan mana taqwa dan perpaduan kita, dan juga di akhir zaman tuan-tuan nikmati Allah, berbagai perkara-perkara ujian yang Allah bagi, terutamanya berkaitan dengan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu begitu, maka kita menjaga dari sudut iman. Kenapa? Kerana i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, poin utama adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bila mana dia itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan. Bila disebutkan dengan mana menyelamatkan daripada walahum azabul azim, aku sediakan azab yang pedih kepada orang kafir, kepada orang munafik, kepada orang fasik. Bahkan juga bila disebutkan dengan azab ini tuan-tuan, Allahu akbar, azab, maka janganlah di antara kita, maka termasuk di dalam mana kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab apa? Itu poin kita, bahawasanya datangnya Islam ini, bunyilu Islam ala qalbi, terdirinya Islam itu 5 perkara. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadah. Bila disebutkan dengan syahadah, maka menyelamatkan, menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aqimus salat, sampailah haji itu. Maka disebutkan dengan mana, disitulah satu poin, yang mana kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dibacakan tuan-tuan dimati Allah, akhir zaman, fitnah demi fitnah, cabaran demi cabaran. Terutamanya cabaran kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah iaitu satu benda, tanda-tanda besar kiamat, satu tajuk yang sangat panjang, iaitu adalah Masihud Dajjal. Iaitu bila dia mai tuan-tuan, maka diuji dengan apa? Keyakinan. Dan mana mereka itu diuji dengan terlalu beratnya ujian-ujian tersebut. Baik tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Nadir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihatnya kepada kami atas satu nasihat yang menggetarkan hati dan juga menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terbaik, terakhir bagi kami, maka berilah nasihat kepada kami. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam, aku menasihatimu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan yang pertama,
supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan juga aku mendengar serta taat kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu adalah hanya seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya daripada kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin dan khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan genggaman, dan jauhilah daripada perkara yang baru yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap itu adalah sesat. Bahkan disebutkan tuan-tuan nikmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga dari sudut perkara-perkara yang menyebabkan tergelincirnya kita daripada perkara itu, sehingganya kita mohon hajat kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maka kita minta kepada Allah hasanah dunia dan hasanah akhirat. Nah, dua benda yang mana mudah-mudahan kita ini adalah orang yang menjalani segala amanah yang telah Allah bagi. Nah, maka jangan kita meletakkan diri kita ke lebah kehinaan. Maka Allah kata dalam Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr. Nah, innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian. Nah, maka disebutkan dengan kerugian, maka dijawabnya lagi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maka disitulah disebutkan tuan-tuan, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Nah, maka akhir zaman, nah, berbagai mana manusia itu, nah, maka ada yang mengikut kepada Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka itu kalaulah kata dimasukkan dalam lubang gak, lubang biawak sekalipun, maka dia akan masuk ke dalam lubang biawak sama seperti dia. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna kata walaupun perkara itu dia tak tahu pasal apa nak kena buat. Dan dia buat juga di akhir zaman. Allah macam-macam, nah, budaya-budaya yang diambil kepada dia. Nah, bila kata nah, jumpa lama tak jumpa, nah, dia kata apa? Nah, bila kita assalamualaikum, nah, bagi salam. Dan jumpa assalamualaikum. Anak-anak muda kita dia tak ada dah. Nah, bila ni WhatsApp bro. Kan? Oh, macam-macam kalau keluar lah perkataan. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang nak bila jumpa dia awal-awal lagi lah. Nak bila jumpa mai dia tanya, kan? Bila ada satu perkataan bila ni, nak ingat kau dah mati dah. Allah, kan? Ingat dah mati, lama tak jumpa. Ya, subhanallah. Nah, itu disebutkan basyiru wala tubasyiru. Maka kita kata benda baik, jangan kata benda tak baik. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Nah, satu perkataan doa, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Nah, salam sejahtera ke atas kamu juga, kan? Maka dijawab satu-satu benda yang baik. Maka ada yang mana diikut, maka akhir zaman, nah, ada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaannya dimasuk dalam lubang dak sekalipun. Lubang biawak dak ni tahu kan? Biawak padang pasir, kan? Biawak padang pasir ni kecil je lubang dia tu kan. Nah, walaupun masuk lubang tu dia ikut juga. Nah, dia jadi satu trend, satu budaya. Nah, budaya-budaya yang mana dia ambil bukan daripada budaya Islam,
yang mana dia ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mana maina relax lah, kan. Allah nanti dulu mati rasa lambat lagi, pula lah, kan. Rasa lambat lagi lah. Allahu akbar. Maka kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati. Tak kira sekarang ni macam-macam lah. Ada yang begini lah, ada yang gini. Kita dengar satu-satu, subhanallah. Ada yang di antaranya pada ketika itu dia cuba nak menjadi hubbun dunia, cinta pada dunia. Dia sanggup buat apa saja. Allah, inilah disebut tanda-tanda kecil daripada kiamat. Dia sanggup buat apa saja, tak kira lah apa pun, janji dapat keuntungan. Hatta mengorbankan dari sudut akidah ataupun mengorbankan dari sudut agama. Iaitu dua benda. Tak kira lah apa pun orang kata, janji yang dapat, pulus. Janji ada, janji boleh buat, janji boleh lakukan. Yang ni yang kita takut. Sebab apa? Sebab yang buat itu, tuan-tuan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah didikkan daripada kecil sampai ke besar adalah Islam. Bila mana diakhirinya dengan apa? I'tiqadnya dilarikan daripada sumber hatta pada dunia. Maka hatta pada dunia, maka sesuailah umpama umatku umpama buih-buih di lautan. Allahu akbar. Maka dicucuknya, tuan-tuan, buih ni lemah. Cucuk pecah. Subhanallah. Maka jangan sampai di antaranya sehingganya dia itu menggadaikan daripada agama untuk kepentingan dunia. Allahu akbar. Maka di situ disebutkan, hendaklah sentiasa takwa, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjunjung tinggi. Kadang-kadang dia malah aku nak ni tak payahlah, penat set solat subuh, asyik ni buat ni, asyik ni, ya Allah. Kami nak bebas, subhanallah. Maka yang ni yang kita takut. Kenapa? Dia rasa nak bebas. Dunia bukan tempat bebas. Bebasnya bila? Bebasnya kita nanti saatnya duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu salamun qawlan min Rabbir Rahim. Bersalaman-salaman di antara satu sama lain. Seronok salam. Maka tanya Pak Husin contohnya, ada Pak Husin ni kan, minta maaf kan? Tanya diharunginya dengan solat subuh berjamaah. Hari-hari duk baling jam, janji bangun subuh. Hari-hari paling jam, cuba nak bangun qiyamul lail. Allah, mujahadah fi nafsi, lawan hawa nafsu. Dilihatnya, ya Allah, kan? Perkara-perkara benda yang baik, jaga matanya, jaga telinga dia, jaga mulutnya, jaga tangan, jaga kaki. Masya Allah. Untuk apa? Untuk nanti di mana pada ketikanya nak berjaya, mudah-mudahan berjaya yang sebenarnya kita disebutkan tadi apa dia? Iaitu adalah melepaskan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah inilah maka akhir zaman macam-macam perkara-perkara yang menyebabkan bila mana kita lihat satu-satu perkara, ya Allah, yang mengurus daripada kita, maka patutlah disebutkan di sini adalah sentiasa takwa. Sentiasa kita kembalilah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menjunjung segala perintahnya Allah, maka seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salam, bila mana nak menyembelihnya Nabi Ismail, Allah mendapatnya mimpi, maka disegerakan daripada Allah, segera untuk menyembelih. Subhanallah. Bila disebut dengan segera ni, tuan-tuan, maka kita pun sama. Maka disebutkan aqimus salat, maka diazan, maka segeranya kita menunaikan
apa saja perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Maka jangan kita melakukan maksiat kepada Allah. Nah, apa saja perbuatan-perbuatan yang boleh kita jauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka tuan-tuan, maka kita lihat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana adanya golongan-golongan itu yang mana disebutkan tadi daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mengikuti langkah-langkah umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu begitu di akhir zaman ini tuan-tuan, satu benda tanda-tandanya, maka umatku sebelum daripada kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang dewa sekalipun tadi disebutkan, maka disebutkan sekalipun kamu akan mengikuti mereka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah yang disebutnya itu siapa dia? Iaitu adakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan? Maka pada ketika itu yang dijawabnya lagi, siapa lagi kalau bukan mereka? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka langkah kehidupan mereka cuba budayakan kehidupan, makna kata hidup mereka, gaya hidup. Anak-anak muda kadang-kadang, Masya Allah, kalau kita lihat, kamu ni ada minum, kamu ni biasa-biasa saja. Kalau luar biasa kena minum, gitu. Kalau dia tanya aku, jawablah, minum aku minum air, kan? Bukan air tu, air kopi ke apa, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kadang-kadang dia begitu, sehingga adanya dipinggirkan sesiapa yang tak minum begitu. Allahu Akbar. Budaya. Dia kata satu budaya lah, kamu ni taat lah, kan? Anak-anak muda kata kamu ni taat lah, kan? Allahu Akbar. Maka budaya itu diambil daripada apa? Dua golongan ini. Yang pertama budaya Yahudi, subhanallah, dan budaya Nasrani. Hingga dalam urusan yang kecil sekalipun, maka dalam urusan yang tidak masuk akal, Allah, yang tak masuk akal daripada fikiran kita, pesta, buatnya pesta-pesta yang kita fikir bahawasanya tidak masuk akal daripada kita. Ada orang buat pesta bogel contohnya. Mereka buat pesta-pesta sosial. Masya Allah. Hiburan-hiburan yang mana? Yang pertama, dua benda mesti ada. Yang pertama, arak. Yang kedua, iaitu perempuan. Dua benda. Maka disitulah menjadinya zina. Maka itu kehidupan. Rasa kehidupan seronok, bebas, tidak ada orang kacau, tak boleh buat peraturan. Allah. Sedangkan perkara itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nafas yang dihidunya keluar daripada nafas itu pun daripada Allah punya. Allah mengizinkan nafas itu masuk daripada hidup. Maka Allah juga diizinkan nafas itu keluar daripada hidup Allah. Malah dia katanya apa lagi? Hubungan sejenis, kan? Berbagai hubungan dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam punya zaman. Maka kembali balik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan, Masya Allah, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, maka rosak dari sudut itu. Maka tunggulah, walahum adabun azim. Aku sediakan azab yang pedih bagi mereka.
wa tubu ila taubatan nasuha, maka mohonlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga budaya itu yang kotor itu dan sempit, maka orang Islam akan terus mengikuti mereka, ikut kepada mereka, budaya mereka. Allahu Akbar. Apa saja yang mereka buat, segalanya diikut, dari segi minumannya, dari segi berpakaiannya, kan? Dari segi tren yang baru, sanggup mengorbankan puluhan ribu untuk memasuki sama tren dengan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu begitu yang disebutnya tanda-tanda ini, maka sekarang ini kita lihat dan dapat melihat hakikat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka ramai orang Islam yang kehilangan pegangan hidupnya. Dan kita lihat, pegangan daripada hidupnya. Allahu Akbar. Maka kita lihat mereka banyak meniru daripada budaya lain. Mereka niru, kan? Maka banyaknya daripada budaya itu, maka hilang pegangan hidupnya, hilang dari sudut kehidupannya, baik cara sedar ataupun tidak. Maka ramai orang Islam terperangkap dalam tipu daya mereka. Dengan apa? Dengan banyaknya kehidupannya. Maka di awalnya pagi itu dibangunnya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala atas dasar keurusan-urusan. Makanya, dan juga Yahudi dan Nasrani, dan banyak pula di kalangan mereka yang sudah menjadi alat kepentingan Yahudi dan Nasrani, menjadi alat penyebaran daripada mereka. Support, kamu buat begini, kami pump dana. Allahu Akbar. Buatlah apa yang kamu suka, tak kira lah apa pun. Untuk apa? Menyesatkan lagi. Dia dah sesat, lepas tu menyesatkan orang lain. Sekarang dia guna apa, tuan-tuan? Guna media sosial, kan? Macam-macam orang guna, dari segi aplikasi, kan, viral baru ni dan sebagainya, berbagai-bagai. Maka amal ma'ruf nahi munkar, mencegah kita dengan kemungkaran. Betul. Maka kita kena faham bahawasanya perkara utama adalah akidah. Kalau tergelincir daripada akidah itu, seolah-olah dia beratur daripada membeli tiket untuk memasuki neraka selama-lamanya. Dia ingat neraka ni duduk dalam api dunia. Kenapa? Azab neraka itu sangatlah pedih, sehingga api dunia pun tidak termampu kepada kita. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, api dunia yang mana biasa, ataupun matahari ini tuan-tuan, matahari tengah hari panas kita rasa, kan? Itu jauh dari sudut itu, panas dah. Ataupun api itu, bahang daripada api itu jauh, bila dibakar kita rasa bahang api itu. Allahu Akbar. Itu api dunia, tidak sampai lagi kepada api akhirat. Maka disebutnya api akhirat, iaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Angin dia saja, ya Allah, sehingga terbakar, panasnya tidak termampu. Sebab tu disebutkan azab itu dengan yang sangat pedih, ya Allah bagi. Maka bayangkan sekarang ini dalam dunia kita tak kekal. Hari itu duduk di alam rahim, dalam perut ibu pun tak kekal. Maka dikeluarkan daripada perut ibu, maka duduk di dunia yang fana. Kita duduk dunia yang fana, maka lepas tu tak kekal juga. Kita kejar, ada kereta, ada rumah, ada tanah bereka-eka dan sebagainya, dan ada yang direzekikan begitu. Maka
tak kekal juga. Harta-harta tadi dapat ke orang lain juga. Rumah tadi pun ditinggalkan juga. Maka duduk di alam barzakh. Alam barzakh pun tak kekal. Maka nanti di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar pun nanti sampailah duduk dalam dua tempat. Yang pertama syurga, yang kedua neraka. Allahu Akbar. Bayangkan duduk dalam neraka. Yang ini disebutkan. Bayangkan duduk dalam neraka Allah selama-lamanya. Hari-hari yang diuli itu adalah sesaat. Allahu Akbar. Hari-hari yang dilalui itu sesaat. Minuman yang dimakan itu, makanan yang dimakan, tadi punya sakit pun tak habis lagi, bertambah lagi sakitnya. Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau tidak bertaubat kepada Allah, tidak patah balik, seolah-olah dia menempah dirinya masuk ke dalam api. Subhanallah. Orang golongan neraka, bila sahaja dia itu, katanya apa? Orang itu dia nak, walaupun sedetik dalam hati, sedetik, dia detik dalam hati mengatakan bahawa aku ni nak keluar dalam neraka, detik dalam hati saja, maka Allah bagi kepada malaikat yang menjaganya heret orang tersebut ke tengah neraka tersebut, maka ditambahnya azab lagi. Allah, baru detik. Bayangkan, nak duduk lama-lama, selama-lamanya. Tak dapat bayang tuan-tuan. Sebab tu dari sudut akidah, jangan terlari. Sehingga dia itu mengatakan selain daripada Allah, maka dia tidak akan dapat bau syurga dan juga tidak dapat memijak pintu syurga, hatta tak dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak masuk syurga, apa tempat dia? Neraka. Bayangkan tuan-tuan, maka di situ perkara utama yang sangat penting di dalam kehidupan. Daripada kecilnya diajar, maka matinya dia itu dalam keadaannya tidak beriman, kufur ataupun kafir. Ya Allah, dalam kubur dah siksa dah, lepas tu tambah lagi siksa pula, tambah lagi siksa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita renung sama-sama tuan-tuan, di akhir zaman fitnah yang dahsyat, sehingga menggegarkan hati kita. Walau bagaimana sekalipun, jangan kita berkorban dari sudut mengorbankan agama kita untuk orang lain disebabkan dunia. Biarlah dibayar berapa juta, berapa bilion, berapa senang pun kita, jangan sampai kita menjadi kepada ikutan mereka, iaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kamu nak apa? Harta, silakan kita bagi. Kamu nak apa? Perempuan, silakan. Kamu nak apa? Silakan. Apa? Maka mati dia. Seolah-olah dia menempah untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Ahmad Hamid Zamzam, didoakan, ya Allah, selamatkanlah kami daripada mereka. Dia kata doa Syekh, selamatkanlah kami, kehidupan kami, keluarga kami, ahli keluarga kami, dan juga sahabat kami, ya Allah, daripada dua golongan ini, dan juga golongan yang mana bersembunyi daripada dua ini. Allahu Akbar. Allahumma amin. Sebab dia apa? Sebab dua benda ini kadang-kadang dia ambil perhatian, betul, dia olah sedikit saja. Ataupun golongan-golongan yang telah difatwakan sesat, yang telah difatwakan sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ini di bawah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita muhasabah.
sepanjang kita kaji, sepanjang kita lihat, semakin hari kata disebutkan tadi, masa wal arsh demi masa tak pernah tunggu kita. Betul tak? Masa tak pernah tunggu kita. Dulu kita handsome, muda elok kan, comel. Lani lagi handsome, Masya Allah. Lani lagi ni kan. Dia kata, ustaz, kau jangan Ustaz, kau tak handsome, tak balik Ustaz ni. Kan? Bawa nak gurau je kan? Makna kata, selagi lama masa dia akan melalui kita. Maka kita jangan sempat, jangan kita segingganya kita ini terlempah, iaitu orang yang rugi. Walau di antaranya innal insana lafi husn, manusia dalam kerugian. Maka jangan kita menjadi orang yang rugi bila mana tidak manfaatkan dengan masa. Masa yang berlalu yang kita ada, maka manfaatkanlah dengan iqramul Quran, dengan baca Quran, dengan zikir kepada Allah, dengan kita tahlil, dengan kita tahmid, dengan kita tasbih dan sebagainya, dengan kita sedekah dan kita mencari nafkah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu Ta'ala, marilah sama-sama kita tingkatkan. Sebab selalunya orang lelaki bila dengar ittaqullah, takwalah kita kepada Allah, maka kita hayati, kita lihat bagaimana Allah cipta kepada kita. Pagi-pagi ni kita sengaja kita tengok, ya Allah Subhanallah, indahnya kau ciptakan daripada tangan kami, tangan yang suci. Lepas tu Allah kata dalam Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mana nikmat yang mana kita dusta kepada Allah. Salah satunya nikmat yang kita dusta kepada Allah Subhanahu Ta'ala, Allah tanya pada kita, iaitu apa dia? Maka tuan-tuan, kadang-kadang kita bangun di awal pagi, kadang-kadang kita pun tak ucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, tak sempat nak ucapkan Alhamdulillah. Duk cari dulu bang yang mana handphone abang. Handphone dulu perkataan telah dibangun. Betul tak betul? Itu pun tanda-tanda kan? Maka kita perbaiki, mudah-mudahan kita termasuk yang bercakap. Sama je pun, tak ada beza. Kan? Ada, mudah-mudahan ada orang yang nasihat kepada kita. Sama, bangun-bangun Alhamdulillah, handphone mana handphone. Gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan mulut kita sentiasa mengucapkan Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, saya tangguh dulu majlis kita. Nanti kita akan sambung lagi. Saya akan perincikan lagi tanda-tanda, dan saya akan masukkan lagi dengan tanda-tanda kecil kiamat yang lain. Saya contohkan dua tanda takwa, dan juga diikuti dengan orang yang mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani untuk dua pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Ta'ala, insya-Allah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa ila taqwatikal mustaqim. Allahumma haqqa haqqa wa la tad'a wa la batila batila wa shinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, luaskanlah kubur ayah dan ibu kami, lapanglah kuburnya, ya Allah, sinarilah kuburnya dengan syafaat Al-Quran. Jadikanlah kubur-kuburnya taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur-kuburnya kawah-kawah api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami hamba pendosa, ya Allah. Kami hamba yang hina ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Jauhilah kami daripada melakukan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau bentenilah kami daripada kami tidak melakukan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kami minta kepada-Mu, ya Allah. Dosa kami tinggi menggunung, ya Allah, tetapi rahmat-Mu tetap kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih, Engkaulah Maha Penyayang, Engkaulah yang Maha Tinggi, Engkaulah, ya Allah, yang Maha menerima taubat.
Maka ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu ayah kami, dosa istri kami ya Allah, dosa anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, tak ternilainya banyaknya dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, jika ada dalam majlis ini ya Allah yang sedang sakit, maka sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Jika dalam majlis ini ya Allah yang sedang berhajat, sempurnakanlah hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, jika dalam majlis ini ya Allah yang sedang kesempitan rezekinya ya Allah, luaskanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, jika dalam majlis ini ya Allah yang sedang berhutang, berikanlah jalan selesai daripada membayar segala hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, angkatkanlah derajat orang yang telah berjasa dalam majlis ini ya Allah. Muliakanlah ya Allah, berikanlah keluarganya keluarga sakinah, berilah keluarganya mawaddah, berilah keluarga yang diridaimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah yang baik kepada Allah yang pemilik amal sendiri, saya mohon maaf atas bahasa. Ada rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.